kita ingin bersama secara panggilan video sekali lagi Dr. Nur Azian Abdul Rahman, penerus setiausaha Gabungan Perawat Muslim Malaysia GPMM, untuk kita membincangkan berkenaan dengan perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana jemput GPMM. Doktor, mungkin secara mudahnya berkenaan dengan isu ini, penjualan barang hurafat dalam talian yang semakin berluasa. Komen daripada doktor berkenaan dengan isu ini dan bagaimana sebenarnya untuk kita memahamkan rakyat Malaysia ataupun pembeli-pembeli ini bahawa sebenarnya ini adalah satu perkara yang khurafat, tidak wajar untuk diikuti dan sebenarnya banyak elemen-elemen yang tidak betul dalam penjualan ini, Doktor. Okay, terima kasih. Bagi menjawab persoalan ini, saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertamanya, kita melihat dulu pada kaedah fiqh. Hukum asal sesuatu perkara itu adalah harus, selagi tiada nas yang mengharamkan. Tetapi perkara halal, dia boleh menjadi haram. Untungnya makanan halal yang kita beli dengan duit sendiri adalah halal. Tetapi makanan yang halal tadi akan menjadi haram apabila kita memperolehinya dengan cara mencuri. Jadi asas kaedah fiqh ini kita perlu fahami dan jadikan menjadi panduan dalam kehidupan kita. Yang keduanya, secara asas tiada minyak yang boleh bisa dijadikan sebagai pengasih. Cuma terdapat bauan tertentu yang berfungsi untuk menyegarkan kita membina emosi dan yang ceria dan menggembirakan. Contohnya dalam budaya Arab, semenyan tertentu dia boleh membangkitkan nafsu, kegarahan dan juga meningkatkan hormon seks apabila dibakar. Kisah ini ada dalam kitab-kitab sejarah Arab. Dari segi sains pula, bauan dia boleh merangsang saraf di hujung otak ceribak di belakang hidung, dan dari sini dia akan merangsang sistem limbik dalam otak dan tiga libido, di mana dia akan merangsang pituitary gland dan juga endocrine gland yang mengawal pengeluaran hormon. Jadi pituitary gland yang aktif ini akan menaikkan keinginan perasaan, dan ini menjelaskan peranan bauan dalam mewujudkan perasaan dari sudut sains. Saintifik itu memang terdapat bacaan tertentu di kalangan ulama untuk pengasih yang boleh diamalkan, tetapi dengan syarat perlu disemak bacaan dengan ahlinya dan tidak boleh mendakwa itu amalan Rasulullah SAW kecuali ada dalil. Yang keempat, istilah minyak pengasih itu sendiri sebenarnya mencerminkan satu yang negatif. Minyak pengasih walaupun nama negatif, tapi kesannya adalah sakit yang menyakitkan kepada mangsa, pelaku ataupun peramal, dan mangsa boleh mengalami pemikiran yang terbelenggu serta minda dengan hati yang tidak sempurna sebab naluri jiwa yang dipaksa oleh minda yang dibelenggu. Pengamal juga boleh mengalami gangguan dari adam minyak tersebut. Contoh seorang pesakit, dia mendapatkan rawatan dari Ustaz Syarul, perawat GPMM di Sarawak. Dia telah membeli, pesakit tadi telah membeli secara online minyak 70 ribuan dengan harga RM150. Kononnya mujarab untuk pengasihan dan siapa yang pakai itu akan dikelilingi oleh 70 ribuan. Tapi sebulan dua saja itu, selepas itu dia mengalami gangguan seperti dia selalu melihat kelebat putri, dia sering didatangi mimpi wanita yang tak dikenali, sering dengan suara halus dia, keluarga jadi pecah sakit, aura pandai jadi panas, aura rumah jadi panas, dan dia susah nak bersosial dengan orang lain dan banyak lagi lah. Jadi salah satu, saya nampak tadi ada gambar minyak cenuan, jadi salah satu minyak pengasih yang tengah di alam lain ialah minyak cenuan. Proses asas minyak cenuan ini ialah minyak dari dagu bayi yang mati, sebenarnya dibakar dagunya untuk dapatkan minyak. Tapi asal itu ialah sejenis pokok yang kebiasaannya asalnya diambil untuk dibuat minyak cenuan. Kerana dia ada kekuatan sebagai pengasih. Tapi kemudian berlaku perubahan di mana terdapat orang yang menggunakan minyak cenuan ini, dia menggunakan cara yang salah dari sisi syarak. Kita mengambil minyak dagu bayi sebagai minyak pengasih dan menamakannya sebagai minyak cenuan. Jadi, telah menggunakan minyak pengasih dengan kaedah yang ada dampingan atau dari alam jin atau proses yang jelas haram. Jadi kita dah faham, ini adalah dosa besar yang kedua selepas syirik. Islam yang minyak pengasih ini sebenarnya tajuk utama dia ialah untuk orang yang ada masalah rumah tangga atau yang ingin dikasihi oleh seorang lain lah. Saya pernah menyamar dulu 2 kali bersama wartawan Susan dan juga wartawan Haram Network berjumpa dengan penjual minyak pengasih ni. Jadi salah seorang dia berpakaian jubah dan berkopiah, dia jual minyak cenuan dengan harga RM800. Dan dia cerita seorang klien dia berjaya menambat hati seorang pejabat awam yang beruniform lah, berpangkat tinggi dan telah beristri. Tapi sebab penjual awam tu tak layan dia, so dia guna minyak pengasih dan dia berjaya berkahwin lah dengan target person kan. So, dia pengasih ni sebenarnya dia boleh berkesan buruk pada mangsa, seperti dia akan kerap mengalami sakit kepala, dia akan rasa
minda dia akan rasa cinta yang amat, tapi hati dia rasa lain, perasaan dia rasa lain. Atau dia dekat rasa cinta yang teramat, tapi bila dia jauh, perasaan tu jadi berbeza, macam something wrong. Dan banyak. Ya, doktor. Mungkin kita, maafkan saya terpaksa bertanya soalan ini. Kita tahu dengan segala kesan ataupun keberkesanan yang telah pun diceritakan ataupun dimomokkan ini. Tapi bagaimana sebenarnya untuk memberikan nasihat kepada orang ramai bahawa ianya sepatutnya tidak boleh dilakukan dan menyalahi ataupun boleh membawa elemen khurafat dalam kehidupan kita, doktor? Okey, sebenarnya pihak DPM ni sedang memang komited lah dalam memenuhi kecerdikan dan perbuatan ni. Dan kami merancang untuk mengemukakan cadangan kepada pihak yang berautoriti tentang tindakan terhadap penjual bahan sihir dalam talian ni. Dan sebenarnya dan kami juga berusaha untuk memberikan penerangan tentang isu-isu yang menjadi kekeliruan masyarakat dan berkenaan dengan jin, sihir, tangkap azimat semua ni. Dan bolehlah layari website GPMM care.org SG kami Gabungan Perawat Muslim Malaysia, ataupun YouTube IG ataupun Twitter, dan boleh email juga kemusykilan kepada fundesk@gpmcare.org. Sebenarnya minyak pengasih dia bisa dalam jin dan sebenarnya lebih memudaratkan kepada pembeli, dan sebenarnya terdapat juga minyak pengasih yang diislamisasikan yang menjadi jadi pembeli ingat benda tu boleh digunakan. Dia menggunakan ayat-ayat Quran kan. Jadi sometimes people dia tak tahu ni ayat Quran dia. Jadi sebenarnya minyak pengasih yang diislamisasikan dia nampak macam suci, tapi manfaat yang disenarankan tu kita kena lihat niat yang negatif tadi, niat apa yang digunakan. Jadi kena berhati-hati walaupun harus menggunakan Al-Quran dan doa yang baik, tapi kena hati-hati supaya tidak timbullah fitnah pada agama. Sebab niat tadi juga adalah penting dalam setiap perbuatan. Sebab sesuatu yang halal tu boleh menjadi haram. Dan pada orang yang berniat saja. Contoh air kosong, suatu niatkan pada arak, dia akan jadi haram pada orang yang berniat tu, tapi jadi halal pada orang lain. Jadi di sinilah juga selain daripada itu, tangkal juga didapati dijual secara online. Dan sebenarnya kita kena faham terdapatnya keadaan jin pada bahan itu, sebab bahan itu sendiri tidak ada daya untuk bergerak untuk melindungi manusia. Tapi sebenarnya apa yang kita beli itu sebenarnya mungkin kita beli jin ataupun kita telah tertipu dengan si penjual lah. Okey. Doktor, memang sangat padat penjelasan yang diberikan. Terima kasih banyak kita ucapkan di atas perkongsian ini. Saya percaya yang pertamanya adalah niat itu sangat penting, dan kita kembali kepada hukum asas fiqh tadi bahawa matlamat sebenarnya tidak menghalalkan apa-apa cara sekalipun. Doktor, terima kasih banyak. Akan sudi bersama kami Dr. Nur Azdian Abdul Rahman, penolong setiausaha Gabungan Perawat Muslim Malaysia GPMM, berkaitan dengan penjualan barang khurafat dalam talian yang berleluasa.